Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin, amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi, saya kasihi Tuan Nazir dan seluruh barisan kepimpinan Masjid Al-Hidayah Taman Melawati, Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di dalam pekarangan masjid Dewan Masjid yang mulia ini dan juga yang berada di mana saja di dalam media sosial. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmat ilmu dan kita menjadi hamba-hamba yang semakin condong dan bertakwa padanya, insya-Allah. Menyambung perkongsian kita dalam bab yang kedua. Bab kedua ini ayat-ayat yang turun mengenai pendidikan, akhlak dan sosial. Bermula ayat 27 sehingga ayat 34. Berhubung tentang adab berziarah. Bila berziarah rumah orang minta izin, bila ziarah rumah orang tu beri salam. Jadi kalau orang kita beri salam 3 kali tak jawab, tak buka pintu, jangan buka pintu dia, kita pun pergi. Kemudian antaranya ikhtilat, pergaulan lelaki dan perempuan. Kemudian ada yang disebut sebagai istilahnya ghadul basar, menundukkan pandangan dan kehormatan. Dan di sana ada etika berhijab, bagaimana menutup aurat menurut perspektif Al-Quran. Di samping juga di sana ada galakkan supaya bernikah dan perintah iffah, yakni menjaga kehormatan diri. Yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka al-afaf wa tuqa wal ghina. Afaf ni maksudnya iffah. Kita mohon agar apa? Allah memberikan kepada kita kehormatan dan larangan melacur sampai pada ayat 34. Jadi kita nampak dalam perkongsian kita seolah-olah dia macam hukum-hukum kecil. Dan kita dah bincangkan hukum yang besar. Hukum besar tu sebenarnya bila berlaku zina, bila berlaku perzinaan ataupun bila berlaku kes. Adapun sebelum daripada berlakunya kes, maka di sana ada hukum-hukum kecil yang saya sebutkan, insya-Allah. Ada pergaulan dan bersosial sebagai kaedah pencegahan yang membentengi masyarakat daripada jenayah akhlak. Pendahuluan Islam adalah adil yang tidak hanya bergantung semata-mata kepada hukuman dalam rangka membina masyarakatnya yang bersih. Islam juga bukanlah agama yang suka menghukum dan suka menumpah darah, tetapi ia adalah manhaj, muka surat 179, manhaj atau sistem yang lengkap dan juga mementingkan prinsip pencegahan dan pendidikan kepada umatnya ke arah keharmonian hidup bermasyarakat. Malah ia juga membentangkan kaedah dan memberi solusi kepada segala permasalahan. Jadi di atas kekesempurnaan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap segmen dari hidup kita ini ada undang-undang, walaupun nampak kecil, walaupun kita nampak remeh. Beri salam nak masuk rumah minta izin, tundukkan pandangan. Tetapi dia berkisar dengan ayat surah Al-Isra ayat 32. Ayat 32 surah Al-Isra. Ada tak jumpa dalam Al-Quran ayat Allah kata jangan berzina? Ada. Allah kata wala taznu, jangan berzina.
Tak ada tuan-tuan. Yang ada wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu ya sekeji-keji perbuatan, seburuk-buruk jalan. Jadi surah Al-Isra ayat 32 ini sebagai satu kerangka yang cukup indah dalam Allah nak memahamkan kita sebelum berlakunya zina, semua benda-benda aktiviti yang boleh menjebak seseorang kepada zina dihalang. Cantik tak? Cantik kan? Dalam keadaan pengawalan mata, dalam keadaan minta izin masuk rumah orang, semua itu ialah hukum-hukum kecil yang menyekat daripada berlakunya zina. Tapi kalau berlaku juga. Itu yang solution yang kita dah bincang dah. Ayat 2, ayat 4, ayat 6 surah yang sama. Kerana Allah datangkan kepada kita satu kaedah yang kita panggil sadduz zara'i. Sadduz zara'i, yang kita panggil blocking system. Blocking system. Sebelum benda tu menjadi membarah, disekat. Orang kena kecil manis, doktor potong kaki dia, marah tak? Ada dia marah doktor tu sebab dia tahu doktor tu dah selamatkan nyawa dia. Yang dipotongnya kaki. Kerana kalau tak dipotong, mudaratnya besar. Jadi dalam keadaan sesuatu jenayah ataupun satu maksiat itu, dia boleh berlaku dengan segera, disekat jalan-jalannya. Kan, disekat supaya benda itu tak berlaku cepat. Jadi kita daripada Hulu Kelang pergi ke Ceras ambil masa setengah jam contoh. Lalu dibuat roadblock, beberapa roadblock untuk tujuan apa? Menyekat perjalanan setengah jam menjadi 2 jam. Ini yang kita panggil blocking system. Ini kaedah yang cukup indah yang perlu kita faham. Yang perlu kita faham. Kadang-kadang kita nampak macam tak ada apa-apa dalam etika berpakaian kan. Jadi itulah dia yang diajarkan oleh Islam yang cukup indah. Kalaupun ia bersifat hukuman, ia adalah bertujuan untuk mengawal jenayah daripada berkembang. Dia potong kaki tadi, kecil manis. Memberi pengajaran dan menakutkan orang lain dari melakukan jenayah. Sebab itu pertama je nak, kalau ada juga kes tapi tak banyak. Sebab tu kes zina zaman Nabi yang direjam tak banyak, 2-3 kes je. Ma'is bin Malik, Juhaina, Salma Al-Ghamidiyah. 3 kes ni kes yang berbeza. Begitu juga zaman-zaman sahabat Nabi. Yang kedua, kes berlaku saksi tak nampak. Jadi yang buat dia mengaku pula. Dia mengaku. Dia tak banyak. Tetapi dalam erti kata lain, Allah sebut dengan erti kata nakalan minallah, merupakan satu tegahan dari Allah. Sebab tu Allah akan datangkan tegahan bila undang-undang dia dilaksanakan. Kalau bukan undang-undang Allah, secanggih mana, sesophisticated mana, tidak akan datang cegahan. Sebab tu di US, dia punya canggihnya jenayah itu dihukum dengan gas beracun, suntikan beracun. Konon-kononnya dia tidak menyakitkan, konon-kononnya canggih. Tetapi setiap 1 minit jenayah berlaku, rompakan berlaku, pembunuhan berlaku, dia tak dapat mencegah. Sangat berbahaya. Kenapa? Bukan isu jenis hukuman, tetapi isu dia siapa punya hukuman. Kena faham, siapa punya hukuman. Untuk Allah cegah, nakalam minallah, datang cegahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada yang kata, ustaz, hukuman Islam ni primitif, ustaz. Kenapa? Pakai rotan, rejam batu. Saya nak tanya tuan-tuan, orang yang berzina ni primitif ke orang yang educated, civilized? Kalau kita suka anak orang, pinang lah. Semalam saya pergi meminang, orang minta wakil, saya pun minang lah. Adik saya, hang cakap lah, aku tak kerti cakap kan. Tuan rumah, wakil ada, wakil dia siap pakai songkok, siap pakai samping. Saya pakai jubah lah warna putih kan. Lepas tu dia bagi salam, orang dia hormat.
Saya tanya, saya tukang cakap bagi pihak lelaki-lelaki. Pertama saya nak tanya, kat sini pakai pantun tak? Si kami tak pakai pantun, saya tak apalah, saya nak bagi pantun. Kan, berhari raya ke Permatang, kan, berhari raya ke rumah bakal hajat. Kami datang bukan sembarang datang, kami datang membawa hajat. Seronok dia bila saya pantun, kan. Nak sebutnya, kan, pantun lah, sebulan ke pantun. Kita ada adat, kita suka anak orang, kita pinang dia ikut adat, kan. Kita jaga anak orang, pinang baik-baik, jaga baik-baik. Sebab tu bila ada akad nikah, baby yang lahir, dia ada hak dinasabkan pada ayahnya. Dia ada hak mendapat miras, harta warisan kalau ayah dia meninggal. Dia ada hak untuk dia bernikah besok kalau dia perempuan, sebagai nasab, sebagai walinya. Dia ada hak untuk diberikan nafkah apabila dia lahir. Kerana apa? Akdun nikah. Nikah. Sahaja aku terima nikahnya RM60, Aminah binti Daulah RM60 tunai ataupun hutang. Ada orang berzina, dia ada akad? Mana ada akad? Sebab itu bila mana hanya lafaz saja, dan hubungan ini menjadi sah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam penetapan nasab anak zina ni susah, tuan-tuan. Kan? Sebab tajuk saya punya tesis PhD saya, hukum keluarga Islam, penetapan nasab anak zina, kan, menurut mahkamah, menurut mazhab Asy-Syafi'i, kan, dan mahkamah sivil, mahkamah rayuan Malaysia, mahkamah sivil. Sebab bila anak di luar daripada nikah tak boleh dinasabkan pada ayah. Saya nak tanya, dosa anak ke tak dapat bil? Bukan dosa anak, dosa mak ayah dia buat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kurang daripada 6 bulan tak boleh. Tetapi menurut undang-undang 1950, undang-undang apa dia dipanggil, Birth and Death Action Act 1951, mana-mana baby yang lahir kalau diakui oleh ayah biologinya, dia anak dia, boleh dibinkan. Sedangkan mahkamah syariah tak boleh. Sebab tu banyak kes di Malaysia, bila dia tak boleh, untuk apa? Untuk dibinkan dengan ayahnya, dia mahkamah syariah, dia pergi mahkamah sivil, boleh pula. Apa masalahnya? Masalahnya ialah kalau budak tu perempuan, ayah dia tak berhak jadi wali pada dia, nikahnya macam mana? Tak sah. Anak yang lahir dalam keadaan berdosa, berketurunan, berpanjangan, apa nak jadi? Kerana apa? Kerana sebab dia sikit je zina. Bagaimana mungkin zina sama dengan berkahwin dengan nikah? Tak mungkin sama bila kita pergi kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia takkan mungkin sama punya. Kerana apa? Hukum Allah. Sebab tu kita kata, macam primitif Ustaz, sebat. Eloklah sebat. Kau bawa anak orang rejam, eloklah, dah tua, dah pernah kahwin, buat hal, memang rejam. Sebab tu bila sebut rejam, farjumuhuma, mati tuan-tuan. Sebab bukan rejam dengan cucuk kodok, bukan rejam dengan apam balik. Sebab itu bila kita sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rajim maksudnya al-marjum, maksudnya al-mal'un, yang dilaknat, yang direjam. Kenapa syaitan direjam? Dia tak ada jalan untuk balik bertaubat pada Allah. Itu maksudnya. Mengapa orang yang dah kahwin direjam mati? Maknanya besarnya dosa dilakukan oleh orang yang muhsan, orang yang pernah kahwin, tiba-tiba tergedik-gedik buat benda yang tak sepatutnya, maka layaklah direjam. Cuma bila direjam, dalam undang-undang Islam ada konsep redemption, konsep kafarah. Bila direjam dengan hukum Islam, maka dia tidak akan diseksa lagi di akhirat, dia tak akan dihukum lagi di akhirat. Bersih dosanya setelah direjam dengan pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setiap kes yang berlaku pada zaman Nabi, hujung tu kan Nabi kata qad taba taubatan bagi ma'is laki-laki.
Bagi yang perempuan Nabi kata qad tabat. Tabat, ta tu taknis kan, tabat taubatan, dia sesungguhnya telah bertaubat, Allah terima taubatnya. Kita yang duduk dalam masjid malam ni, ada tak jaminan Allah dah taubat, terima taubat kita? Jawab sikit. Tak ada tuan-tuan. Tapi sahabat Nabi yang dihukum oleh hukum Allah, dalam keadaan dia melakukan kesalahan, Allah dah jamin dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Sebab tu sahabat Nabi tu faham. Jadi kalau aku ni diuruskan dengan hukuman Allah, selesai. Padahal boleh tak Nabi kata balik, dia datang, balik, dia datang. Maknanya dia mengaku berzina, Maiz, orang tak nampak. Kalau dia balik, dia bertaubat seorang-seorang, selesai masalah, betul? Cuma apa dia? Cuma hati orang yang baik, bersih, dia tak selesa bila ada kekotoran dekat badan dia. Tuan-tuan pergi kenduri kahwin tadi kan, pakai baju putih, kena gulai sikit kat tangan je kan. Orang sibuk makan, dia pergi kat sinki tu, ambil shower gel, ambil apa sabun tu, tak tonyok. Dia rasa satu majlis tengok dia, baju dia kotor. Siapa tengok dia? Dia bukan pengantin pun. Kalaulah kotor kat sikit pun kita dah terasa. Bagaimana kalau maksiat? Maksiat ini ulama kata seperti racun. Sebab tu orang yang buat maksiat, orang yang tak waras. Bagaimana orang yang waras? Dia minum racun. Orang yang waras, dia tak terima racun masuk dalam badannya. Dia akan cuba selaya upaya untuk mengeluarkan racun at any risk, at any cost. Sebab dia tahu hujung tu fatal, mati. Dia akan cuba. Dalam arti kata lain, kalaulah diumpamakan maksiat itu racun. Tengok Maiz, menyungguh dia. Tengok Salma Al-Ghamidiyah, Nabi kata balik. Bukan Nabi suruh balik gitu, Nabi siasat. Nabi kata, kamu cek Maiz tu mabuk ke? Tak Rasulullah, tak mabuk, kami cek mulut dia. Kamu cek lagi, dia tu gila ke? Tak Rasulullah, Maiz ni orang soleh, mari masjid sokmo. Tapi sahabat tak katalah sokmo, dia bukan orang Kelantan dah. Tapi nak sebutnya gitulah bahasanya kan. Tapi dalam keadaan menyungguh, dia minta disiksa, minta dihukum. Lalu perkara inilah yang menjadi perbezaan ketara antara hukum Islam dengan undang-undang ciptaan manusia. Kenapa tuan-tuan undang-undang Allah tu adil? Kenapa? Kenapa undang-undang manusia tak adil? Pernah terfikir? Tak pernah. Saya nak bagi jawapan ni. Undang-undang manusia dicipta bila ada masalah. Perasan tak? Ke tak perasan? Dia tengok kat depan tu, kena ada traffic light ni. Masalahnya jalan jam, buat traffic light. Perasan tak? Ke tak perasan? Manusia akan buat undang-undang bila dia mendapat masalah dalam kehidupan dia, dia buat undang-undang. Sedangkan Allah punya undang-undang dah sedia ada sebelum adanya manusia. Di situlah keadilannya, di atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sejak azali. Ini yang kita belajar sifat 20. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Sebab tu benda tu belum berlaku Allah dah tahu kan? Dalam ilmu dia, kita minta hujan turun, kita solat istisqa 8 pagi sini, kita buat kat padang. Lepas solat kita khutbah, pukul 9 hujan turun. Tuan-tuan, adakah hujan yang turun 9 pagi akibat daripada doa mustajab kita 8 pagi? Saya jawab sikit. Tuan-tuan, bolehkah doa kita yang baru 1 jam kita buat membatalkan ilmu dan keputusan Allah? Allah dah tahu sejak azali 31 hari bulan 9 pagi turun hujan dekat pekarangan Masjid Al-Hidayah. Itu ilmu Allah. Sebab tu tauhid ini, bila kita faham, kita kenal sifat Allah, tak timbul isu-isu kita dalam nak mencari hala tuju hidup kita dengan hukum apa. Sebab dia termasuk dalam af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk dalam sifat Allah, ilmu dia yang maha sempurna lagi bijaksana. Lalu itu saya sebut, hakim seboleh mungkin berusaha untuk membebaskan pesalah. Tak clear. Hakim seboleh mungkin berusaha untuk membebaskan pesalah daripada menghukumnya. Ini kaedah Islam. Membebaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang tak bersalah. Ini kaedah dia. Kadang-kadang orang yang patut dihukum, dia pula yang untung. Macam mana tu ustaz? Ada seorang laki-laki sahabat Nabi di zaman Nabi, dia bersetubuh siang hari. Lalu dia jumpa Nabi. Nabi kata, kamu kena kafarah lah. Pertama, kamu kena merdekakan hamba. Sebab itu dalam hukum Islam, itu turutan dia. Pertama, merdekakan hamba. Kalau yang buat benda ni raja, khalifah, dia pun merdekakan hamba walaupun dia kaya. Bukan sebab turutan ini kita ikut suka hati kita, dah sikun dia gitu. Yang kedua, bila dia kata kena merdekakan hamba, dia kata, ya Rasulullah, aku tak mampu, aku miskin. Baik, Nabi kata, engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutataliyaini, 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, puasa sehari pun aku tak larat, 2 bulan macam mana? Baik, kata Nabi, engkau beri makan 60 orang fakir miskin. Aku dah cakap Rasulullah, aku miskin, tak ada harta. Nabi, orang sedekah Nabi 1 talam tamar. Nabi kata, kau ambil tamar ni, balik kampung kau sedekah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kampung aku paling miskin. Nabi kata, kau ambil tamar ni, bawa balik, makan kat keluarga kau. Sudah, selesai masalah. Nabi gelak sampai nampak gigi taring tu. Nabi ni kalau dia gelak, Nabi tutup. Jarang nampak gigi taring Nabi, melainkan beberapa perkara, antaranya peristiwa ni mencuit hati Nabi. Asalnya dia kena kafarah, ujungnya dia dapat apa dia? Dapat tamar. Tak untung. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman ni 50 kali kena tangkap kes minum arak. Sahabat kutuk dia, marah dia, engkau ni memang tak nak berubah, tak nak bertaubat. Maki dia. Nabi kata, jangan. Walaupun dia minum arak, dia kasih pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, ada tak watak Nuaiman dekat sini? Nuaiman ni dia suka buat Nabi gelak. Dia suka bergurau. Dengan Nabi pun dia gurau. Banyak kes dengan Nabi yang Nabi ketawa tak tahan dengan perangai Nuaiman ni. Dan Nabi kata Nuaiman ini besok dia masuk syurga dalam keadaan ketawa. Dia walaupun dia minum arak, tuan-tuan, antara ciri yang ada dalam dirinya, dia kasih Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman ni dia perang Badar ada, perang Uhud ada, perang Khandaq ada. Dia banyak siri-siri peperangan. Sebab tu sahabat-sahabat, kaedah Islam begitu hebat. Cari jalan macam mana nak membebaskan, bukan nak jatuhkan kesalahan. Kaedah dia, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu ada 9 bukti dia salah, dia ada 1 bukti dia betul, lepaskan dia. Macam mana tu? Bukan senang nak jatuhkan orang. Macam kes zina, bukan boleh konspirasi, boleh pakat-pakat, rancang-rancang, tak boleh. Tak boleh 4 orang tengok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, cukuplah. Apa dia 4 orang? Tak boleh. Kena A, B, C, D tengok serentak hari Ahad tepat 9 malam, tempat yang sama. Nabi kata seperti anak celak dimasukkan dalam ibu celak. Jelas nyata. Tak boleh nampak orang masuk dalam semak goyang-goyang, zina dah. Tak boleh. Kalau gitu ustaz kena tengok dekat-dekat lah ustaz. Kalau dekat-dekat kena tendang lah saya. Memang kena tendang pun. Maksudnya begitu indahnya Islam dan payahnya nak jatuhkan hukuman. Bukan senang. Saya dah cerita dah pasal ada Omar kan. Dah tahu. Hatta Omar sendiri yang nampak zina berlaku. Omar tanya. Kata Sayyidina Ali tak boleh. Tak cukup. Omar seorang tak cukup. Omar kata yang nampak Amirul Mukminin Omar Al-Khattab.
Omar ni ahli syurga tuan-tuan, bukan Omar kontraktor tu, Haji Omar. Kata Sayyidina Ali tak boleh, tak cukup saksi. Kalau bawa kes, Amirul Mukminin kena sebat 80 sebatan hukum qaza. Tengok Sayyidina Umar menyungguh bertanya, Sayyidina Ali tanya, sebenarnya apa yang tuan nampak? Dengar 80 sebatan, Umar kata, aku tak nampak apa-apa. Aku tak nampak apa-apa. Itu kaedah dia. Benda ni kita takkan rasa nikmat dia dengan teori. Saya mengajar hukum saja daripada Quran. Dia perlu ditakninkan, tahu? Perlu diaktakan. Dia jadi akta. Kan? Perlu dipersembahkan dalam parlimen. Dibentangkan sebagai rang undang-undang. Kemudian dibahaskan. Kalau dapat satu majoriti, simple majoriti pun akan diterima kepada peringkat kedua. Peringkat kedua pula akan dibahaskan lagi. Tengok siapa yang terlibat, kementerian mana, portfolio mana. Maka kementerian akan lantik jawatan kuasa bertindak bagi rang undang-undang tersebut. Akan diteliti, mungkin ditambah, mungkin dikurang, sehingga menjadi satu akta. Dibawa pula ke Dewan Negara, akhirnya diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong, baru jadi akta. Kita ni belum jadi akta lagi, baru nak tengok aja. Setengah tempat bila saya tanya, kalau dah kahwin berzina, hukum dia apa? Tak dapat jawab tuan-tuan. Takkanlah kita begitu jauh dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hukum Allah ni kan khitabullah. Khitabullah, hukum syarak. Khitabullah al-muta'allaq bi af'alin al-mukallafin bil iqtida' aw at-takhir aw al-wad'i. Yang dikatakan hukum syarak itu perintah Allah, khitabullah, yang terikat dengan perbuatan mukallaf kita lah. 5 benda: wajib, sunat, harus, haram, makruh. Ini dia panggil hukum taklif. Jadi kita kena memahami benda ni. Lalu ini jelas tergambar keindahan hukum Islam yang mula-mula dilaksanakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia di seluruh dunia saat itu tercari-cari model perundangan yang terbaik dan adil. Kan? Jadi Nabi pergi ke Madinah, Nabi membuat satu model yang terbaik dalam perlembagaan. Dia ada 4 rukun kan? Pemimpin, rakyat, perlembagaan dan negara yang berdaulat, teritori. Itulah Al-Madinah Al-Munawwarah sebagai negara contoh yang Nabi sebutkan dalam sepotong hadis yang panjang. Kamu berada di atas khilafatun nubuwah, kamu berada di atas pemerintahan nubuwah Nabi selama berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Itu Nabi di Madinah. Lepas daripada itu kamu akan duduk di bawah manhaj khilafatin nubuwah. Mereka yang akan mengikut sistem kenabian ini, pemerintahan ini. Siapa dia? Khalifah yang 4, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin. Kemudian Nabi kata lagi, kamu akan berjumpa lepas tu khilafah yang dipanggil ala mulkan adan, iaitu sistem raja berperlembagaan, raja mutlak. Bermula zaman siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila berakhir? Jatuhnya kerajaan Osmaniyah 3 Mac 1900 berapa? 24 di Turki. Sistem habis. Lepas tu akan datang lagi, kata Nabi, sistem apa? Pemerintahan ni melaksanakan hukum Allah. Kamu akan lihat nanti pemerintahan itu jauh, mulkan jabariyah. Orang akan memerintah mengikut hawa nafsu. Zaman kita lah. Dia akan balik nanti zaman khilafatun nubuwah. Bila, kata Nabi? Bila Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, dia akan memerintah selama 40 tahun. Ketika itu dia akan melaksanakan hukum Allah, hidup dalam keadaan yang sangat aman, tak ada orang yang berbalah, penuh dengan nikmat-nikmat. Buah rumman, buah delima besar-besar ni tuan-tuan, boleh makan 30-40 orang sebiji. Ketika itu tak ada orang berbalah dah. Dalam keadaan Nabi menggambarkan masa depan kepada kita, dan kita ni duduk dalam keadaan vacuum, kan?
Ke nak tunggu Imam Mahdi ke macam mana? Kan? Tapi jangan risau, Imam Mahdi kerja Imam Mahdi. Yang kita ni imam bukan Mahdi ni, kerja kita kena faham ayat-ayat Allah untuk kita beriman dan kita tegakkan hukum Allah. Surah An-Nur meneruskan pengajarannya bagi membuktikan bahawa Islam juga mengutamakan kepada pendekatan mendidik dan mencegah, bukan menghukum semata-mata, bersama-sama undang-undang hudud yang difardukan. Surah ini juga mengetengahkan beberapa pendidikan dan kaedah pencegahan bagi menutup jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan keji, menyempitkan ruang-ruang yang mendorong kepada kenistaan dan dosa, serta menjauhkan gejala-gejala fitnah dan faktor-faktor bergeloranya nafsu syahwat tanpa kawalan. Dan Allah ciptakan kita dengan nafsu. Dan semua ada nafsu. Dan nafsu ini perlu dikawal. Kalau tidak berbahaya. Dan di sana ada undang-undang yang mengawal dia. Lalu justru itu ayat-ayat seterusnya di dalam surah An-Nur ini bertujuan memberi pendidikan dan membentengi masyarakat dari jenayah akhlak seperti zina, pelacuran dan lain-lain kesalahan seksual melalui kaedah pencegahan dengan mensyariatkan adab-adab keizinan masuk rumah dan berziarah, adab-adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan, perintah menundukkan pandangan dan menjaga kesucian maruah, etika berpakaian, juga anjuran berkahwin dan memudahkan proses pernikahan. Maknanya hukum-hukum kecil itu dia menyekat perkara-perkara besar berlaku. Kan? Macam malam ni kan, orang buat countdown kan, detik 12 malam. Lagi dululah kerja saya ni kan, pergi jumpa anak-anak muda kan, anak-anak muda Melayu minta maaf dengan izin. Dekat Masjid Syakirin tu, KLCC, kita terpaksa siram lantai tu biar basah sebab mereka berkapal tuan-tuan, berdua-duaan dalam masjid. Dipanggil apa tu ustaz? Kapal berjemaah. Kenapa mereka buat dalam masjid? Keberkatannya lebih sikit. Sahabat-sahabat, anak-anak Melayu Islam, kondom bersepah-sepah kan, saya pun tak faham, tapi itulah realitinya yang kita kena hadapi. Sistem apa yang boleh mengawal mereka? Sistem apa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nikmat dan barakah tu tak ada datang daripada langit. Pencegahan kena mari daripada langit. Hanya Allah yang boleh mencegah manusia. Allah yang mencipta nafsu, Allah yang mencipta manusia, Allah yang menciptakan sistem kehidupan. Macam malam ni lah. Lalu ada adab berziarah, ayat 27, adab 1 meminta izin yang kita panggil bahasa Arab istizan. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang mukmin tentang adab-adab ketika berziarah ke rumah orang lain. Sudah tentu adab-adab ini menjadi panduan yang sangat berguna bagi tata cara bersosial yang menepati kehendak agama demi melihara dan memupuk cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik di dalam masyarakatnya. Ya, jelas sekali kaedah pencegahan yang dianjurkan oleh Islam sangat mendasar dan bermula dari akar umbi lagi. Sudah tentulah ianya bermula dari rumah. Secara prinsipnya rumah adalah tempat menyimpan rahsia rumah tangga dan mempunyai kehormatan yang tersendiri yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Bila masuk privacy, kita tidak tahu orang tu. Sebab tu kita ni kadang-kadang bila dah canggih ni kan, dengan teknologi sepatutnya lebih canggih lagi sistem kita, betul kan? Boleh kita tanya, boleh kita minta izin, boleh kita buat apa, temu janji kan? Kita ada temu janji, kita ada telefon, kita boleh WhatsApp, kita ada reminder, macam-macam kita boleh buat untuk menyebabkan kerja ni lebih baik kan.
Tapi kita tak boleh meredah saja. Kerana apa? Dalam keadaan nak redah, rumah orang dia ada rahsia orang. Kan? Masuk rumah orang dalam keadaan orang masih dalam keadaan tak bersedia, dalam keadaan tak bersedia tetamu, buka aurat, orang tu dalam keadaan sakit, kan? Ini disusun oleh Islam. Bila beri salam 3 kali, Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali, orang tak keluar tak jawab, pergilah. Kita bila orang 3 kali tak jawab, kita selak langsir rumah orang, kita selak pagar rumah orang, dalam keadaan walaupun adik-beradik kita, kita rasa rumah adik saya, ini rumah kakak saya, jangan. Kita masuk saja. Hatta rumah kita, bilik kita, bilik anak kita, privasi dia. Apatah lagi anak kita tu perempuan, kita nak masuk, kita kena beri salam, minta izin. Kalau dia dalam keadaan tak sedia menerima ayah dia, ayah tak boleh masuk. Kita sebagai ibu nak masuk bilik anak kita tidur pakai seluar pendek, kan? Dia tak bersedia ke arah itu. Tu yang berlakunya sumbang mahram. Sedap pula bunyinya. Dalam sumbang mahram, rosak sistem keluarga tu. Atuk dengan cucu, apa terjadi? Dapat cucu, kan? Atuk dengan cucu, kemudian cucu mengandung. Atuk nak panggil cucu anak dia, cucu nak panggil anak dia anak atuknya. Kan sistem tu rosak. Itu yang dipanggil maqasid syar'iyah. Itu nak menjaga antaranya sistem keturunan itu biar cantik, biar baik. Benda-benda yang kita nampak simple-simple ni, besar dia punya kesan dia, impak dia, kalau kita tak jaga dengan baik, kan? Hanya memberi salam. Apatah lagi dah canggih, kan? Tekan lonceng, ding dong, ding dong, ding dong. Orang dah ding dong, tak ada ting tong, belah je lah. Apa masalah? Wah, saya dah ada janji, Ustaz. Memang betul ada janji. Kita dah janji buat mau'id dengan dia. Tapi ketika hari yang kejadian, dia mungkin ada masyarakat, dia ada masalah, ada urgent matter, kita kena terima. Walaupun kita datang dari Perlis, kita dah ada janji dan kita dah nak datang hari ni, pada hari kejadian tuan rumah ada masalah, jiwa kita tu kena kembang lah, kena berlapang dada dalam benda-benda yang kadang-kadang kita pun tak tahu, kan? Kita tak tahu, banyak benda kita tak tahu dalam hidup ni. Kadang-kadang kita buat tahu, Ustaz, kenapa Ustaz tak datang? Saya buat forum masjid saya. Bila? Tak ada. Ada, Ustaz, kami dah sembelih lembu 3-4 ekor. Nasib baik forum, Ustaz. Ustaz tak datang, ada ahli panel kedua. Dia goreng, Ustaz, jadi ceramah. Kenapa? Oh, baru saya faham. Dia tu berjanji dengan orang yang curi Ustaz punya telefon tu. Dia kata ajak forum, yang jawab tu pencuri, Ustaz tu tak tahu. Bila cerita kat dia, telefon kita hilang, baru dia faham. Minta maaf Ustaz, sangka buruk. Banyak benda kita tak tahu, kita kena sangka baik. Senang hati kita. Yang tak tahu, kita sangka baik je. Siapa kita? Kan? Jangan. Sebab ia ada hukum. Ia adalah tempat kediaman, berehat, ketenangan bagi suami, isteri dan anak-anaknya. Setiap insan mempunyai 2 wajah kehidupan, iaitu kehidupan bermasyarakat dan kehidupan peribadi. Dan privasi dia, kita masuk dapur dia, Allah, telur goreng je tengah hari ni, dikutuknya orang tu punya lauk, kan? Kan? Bersepah dapur, orang tu tak sempat nak basuh bawa balik kerja, kan? Ini privasi orang. Dalam kehidupan peribadi, ia mempunyai hak mutlak yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain agar terjaga aurat dan aibnya, serta terlindung perkara-perkara yang sepatutnya disembunyikan dan dirahsiakan dari terlihat dan oleh orang luar. Hatta kita kalau beri salam pun tak boleh berdiri depan pintu. Kenapa? Zaman dulu pintu kan, bila berdiri ke depan kan terus ke dapur, kena duduk sebelah kanan atau kiri pintu, tak memandang terus, kan? Sebab tu kena ada langsir, kan? Benda-benda yang kita tak sepatutnya melihat. Sebab penurunan ayat ini, Al-Firyabi dan juga Ibnu Jarir meriwayatkan tentang sebab penurunan ayat ini sebagaimana berikut. An Adi ibn Sabitin
qala ja'at imra'atun minal ansari faqalat ya Rasulullah SAW inni akunu fi baiti ala halin la uhibbu ay yarani alaiha ahadun la walidun wala waladun fayatil ab fayadkhulu alayya wa innahu la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli wa ana ala tilkal hal fa kaifa asna fanazalat hadhil ayah la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha al ayah. Dan ayat 27 ini turun bila seorang perempuan ni datang, perempuan Bani Auf daripada orang Ansar, orang Madinah. Dia telah datang seorang wanita Ansar kepada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah SAW, saya berada dalam rumah saya dalam keadaan yang saya tidak suka seorang pun melihat saya, sama ada ayah saya atau anak saya. Dan ayah dia kan mahram bagi dia, anak dia kan mahram, betul? Apa tu mahram? 4 rukun mahram. Pertama, boleh pegang. Kedua, pegang tak batal wuduk. Tuan-tuan raya balik kan kampung, salam mak mertua, salam 2 jam, pegang 2 jam, tak batal wuduk tuan-tuan. Ibu-ibu balik kampung salam pak mertua, salam tak batal wuduk. Azan, sila nak habiskan, sila.
seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhlifu. Jadi wanita Ansar ini mengadu pada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah SAW, dia kata, saya berada dalam rumah saya dalam keadaan ini aku fi baiti ala halin la uhibbu an yarani alaihi ahadun la walidun wala walad. Dia kata, ya Rasulullah, aku duduk dalam rumah, aku tak suka orang tengok aku, walaupun bapa aku ataupun anak aku. Maknanya bapa dia, anak dia mahram, bukan muhrim. Muhrim orang yang berirham, mahram orang yang dilarang kita kahwin dengannya. Ada 4 rukun. Pertama, boleh pegang, boleh sentuh, tak berdosa. Sentuh tak dosa. Sentuh ni tanpa lapik tak dosa. Yang kedua, bila sentuh tak batal wudu. Tak batal wudu. Yang ketiga, boleh melihat auratnya yang sedikit. Auratnya yang sedikit. Anak kita kat rumah kan, perempuan tak pakai tudung, tak apa. Tapi jangan over sangat. Dalam arti kata lain, pakaian yang menjolok mata, kan, itu berbahaya. Yang keempat, tak boleh kahwin dengan dia selama-lamanya. Habis Ustaz, adik ipar Ustaz. Adik ipar tu mahram muakkatan, mahram sementara. Kita kahwin dengan isteri kita, dia ada adik perempuan. Adik perempuan itu dipanggil mahram sementara, mahram muakkatan. Maksudnya dia, kita tak boleh kahwin dengan dia sebab ada akak dia. Namun kalau akak dia meninggal, orang Melayu kata apa? Salin tikar. Betul? Istilah salin tikar, maknanya pak mertua tu sayang sungguh lah. Akak meninggal, dia bagi adik. Macam Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dia berkahwin dengan 2 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menantu yang Nabi sayang ni, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Dan bila wafatnya adiknya, isteri yang kedua, dua-dua meninggal. Nabi kata apa? Ya Uthman, kalau aku ada anak yang ketiga, nescaya aku kahwinkan dengan kau juga. Sayang sungguh Nabi kat Sayyidina Uthman. Harta wakaf Sayyidina Uthman sampai hari ni ada lagi dekat Saudi. Antara duit nak bayar bil elektrik Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu ialah harta wakaf Sayyidina Uthman. Harta wakaf Sayyidina Uthman. Hebatnya dia, okay? Subhanallah. Dipanggil Zu Nuru'ain. Dia laki-laki memiliki 2 cahaya. Maksudnya dia memiliki 2 cahaya Rasulullah SAW, iaitu anak Nabi SAW. Jadi dalam keadaan adik ipar, abang ipar, dia tetap mahram, tapi sementara. Dari sudut benda lain tak boleh pegang, tak boleh sentuh, tak boleh. Ya Ustaz, ni tak apa, abang ipar saya. Cerah masa depan. Orang Melayu semua tak apa. Orang Melayu ni bila ada function tertentu, dia jadi gelong. Contoh raya jadi gelong. Balik ramai-ramai rewang kat dapur. Yalah, rumah mak kecil, rumah mak mertua kecil kan. Dia lupa dah bahawa kaki tu aurat, kena pakai stokin. Dia tak jaga, dia jadi loose kat situ, longgar. Lepas tu salam, salam-salam, laga-laga hidung, pipi. Tak apa Ustaz, ni sepupu. Sepupu ke 2 pupu, 3, 4, 5 kupu-kupu boleh kahwin. Dia nak jaga benda-benda macam ini. Lalu wanita ini dia mengadu pada Nabi. Dia kata, aku tak setujulah, walaupun walaupun ayah aku, anak aku yang masuk, aku tak setuju. Sebab privasi dia, hak dia, bilik dia. Lalu tiba-tiba datang seseorang masuk ke dalam rumah saya. Maka apakah yang patut saya lakukan? Lalu turunlah ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Ayat 27. Janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penghuninya. Pertama, minta izin, istizan. Kedua, beri salam. Kenapa beri salam, tuan-tuan? Apa beza dia tekan loceng dengan beri salam? Dengan hanya memberi salam, orang dalam rumah tahu yang datang tu mahram dia bukan.
Bila dia tahu yang datang tu Assalamualaikum, anak dia, mak tak payahlah cari anak tudung, mak tudung, atuk tudung, sebab anak dia. Hebat tak Islam? Dengan hanya suara saja. Yang kedua, doa. Ada sahabat Nabi, Nabi datang rumah dia beri salam 3 kali, dia tak jawab, dia diam. Anak dia kata, abah, ayah, Rasulullah tu Rasulullah. Nabi nak pergi dia bawa keluar, ya Rasulullah, aku sengaja, aku ada kat dalam tadi, aku tunggu engkau bagi salam banyak kali, sebab bila engkau bagi salam, berkat rumah aku. Jangan tuan-tuan buat macam itu bila saya datang rumah pula. Tak buka-buka saya balik lah. Kan? Nak sebutnya kan, orang beri salam. Sebab salam-salam ini sampai kepada ada syurga nama Darussalam. Darussalam diperbuat daripada mutiara putih, tak silap saya. Bahkan ucapan ahli syurga, salamun, salamun. Malaikat kata salamun alaikum. Beri salam. Lalu dalam keadaan justru itu, kita nak ambilkan poin ini je. Jika mau berziarah dan memasuki rumah orang lain, wajiblah kepada sesiapa yang merasakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya meraihkan adab-adab menurut syariat sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, dengan meyakini bahawa pensyariatan ini memberi jaminan perlindungan dan pencegahan dari terbukanya ruang-ruang kejahatan, kekejian dan mudarat bagi manusia, keluarga dan masyarakat. Seterusnya menjaga kesucian dan kesantunan umat. Antara adat-adat ziarah yang digariskan dalam ayat ini ialah, ayat ini kita akan sambung nanti daripada ayat 27, iaitu minta izin, istizan, atau yang kedua kemudian disebut tentang adabnya memberi salam. Ini dua benda nampak kecil tapi besar dia punya kesannya. Kita masuk rumah orang, tiba-tiba ada orang meninggal dalam tu, tak naya kita, dituduh pembunuh. Kita masuk rumah orang tu baru lepas kena rompak, cerah masa depan, rompak dah pergi, kita yang tadah kerja perompak. Banyak kesan-kesannya. Islam ni dia hebat. Islam ni dia futuristik sangat. Boleh berlaku lagi 4-5 step dia dah siapkan apakah benda-benda yang kita kena jaga. Kita berhenti muka surat 183 boleh dah, InsyaAllah. Dan sahabat kita di Khanis di Gaza tengah getir sangat. John Khanis ni dia dikepung dengan 300,000 tentera Israel sekarang dalam tempoh 2-3 hari ni. Dekat bahagian selatan ni, Gaza ni, Hamas Kasam tu berapa orang je yang kepung 300,000. Sahabat-sahabat bayangkan kita kat dalam masjid sekarang dikepung 300,000 orang dengan senjata berat, senjata ringan. Mereka hanya ada Allah sahaja. Mereka hanya ada Allah sahaja. Tempat mereka bergantung dalam keadaan yang sangat getir. Di tempat-tempat lain, wanita-wanita, budak kecil 13 tahun dirogol oleh tentera Yahudi bergilir-gilir. Banyak isu. Itulah keadaan saudara-saudara kita di sana sekarang. Sebab tu bagaimana mungkin malam ni kita nak berhibur-hibur dalam keadaan saudara mara kita. Kita bangun malam, kita doa, masukkan dalam tu Gaza. Sebenarnya kita bukan tolong dia, saya minta maaf sebut kita bukan tolong orang Gaza, kita menumpang orang Gaza keberkatan yang Allah angkat pada mereka. Besok paling tidak pun, ya Allah, aku pernah berdoa kepada mereka. Mereka yang kami doakan ini penghuni syurga, ya Allah. Mudah-mudahan mereka pun tarik kita sama di atas doa kita yang tak seberapa, tapi ingatan kita yang berpanjangan. Bila kita rasa mereka saudara, mak ayah kita, adik-beradik, sama macam kita doa Allah maghfirli, ampunkan dosa aku, dosa kedua orang ibu bapa. Kita ingat muka mak ayah kita, kita ingat jasa mereka. Masukkan perasaan itu sebagaimana kita berdoa kepada mak ayah kita yang kita kasih. Jangan tinggal doa-doa kita pada mereka.
dalam setiap saat dan ketika. Mereka ahli syurga tuan-tuan. Mereka Allah bentangkan syurga. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa anak kami, sahabat kami, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami. Kepada saudara kami di Gaza, mereka-mereka yang gugur kau berikan syahid. Mereka yang berjuang kau berikan kesabaran. Mereka yang cedera kau curahkan pahala yang mencurah-curah di atas penderitaan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantilah lepas ni. Syukran.